Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini, cikgu bekalkan kamu dengan nota tajuk ini. Okey, awak boleh tengok dan study tajuk ni. Selepas tu nanti kita akan bincang. Sebab hari ni cikgu nak fokus kepada murid tingkatan 5. Mereka ada kertas SRT pada jam 2 petang. Okey, terima kasih atas komitmen kamu. Okey. Untuk hari ini kita sambung tajuk sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Ya. Okey, objektif pembelajaran hari ini awak boleh mengenal pasti jenis dan ciri mikroorganisma penyebab kerosakan makanan dan pembawa penyakit. Ya, ada 3 jenis iaitu bakteria, fungi dan virus. Okey, yang kedua ni penerangan kepentingan kawalan suhu semasa penyediaan dan pengendalian makanan. Kita akan sambung selepas itu. Okey, ini tajuk dia ya. Okey, maksudnya hari ni kamu boleh kenal pasti jenis dan ciri mikroorganisma penyebab kerosakan makanan dan pembawa penyakit. Ya, ada 3. Okey, 3 yang kita akan tengok, kita kena kenal pastilah ya. Mula-mula sekali berkenaan dengan bakteria. Habitat maksudnya tempat tinggal. Bakteria biasanya tempat tinggalnya ialah di tanah, air, udara, badan manusia, badan haiwan dan juga tumbuhan ya. Okey, cara pembiakan dia ialah belahan 2, pembiakan pembentukan spora ataupun konjugasi ya. Ini memang awak belajar dalam sains sebenar lah kan. Okey, keperluan untuk membiak maksudnya kalau dia nak membiak, apa yang bakteria perlukan ialah nutrien, kelembapan, masa untuk membiak, pH yang sesuai, udara dan juga suhu ya. Okey, yang kedua kita tengok fungi ya. Fungi ni terbahagi kepada 2. Awak boleh juga rujuk buku teks muka surat 60 ya. Okey. Fungi ni ada 2 jenis. Okey, yang pertama kita nak tengok kepada yeast. Biasa kan jumpa perkataan yeast. Bila kamu buat roti, maksudnya kamu gunakan yeast lah ya. Oh, yeast tu pun mikroorganisma lah dalam dia ya. Bukannya awak nampak bulat-bulat tu, tapi kandungan di dalam dia. Okey, berbentuk bujur ataupun berbentuk bulat ataupun bujur telur ya, mempunyai nukleus yang besar dan membran sel yang tebal, digunakan dalam proses penapaian. Fungi lah yeast tu. Okey, yang kedua kulat. Yang ni mudah dilihat. Kat mana awak nak jumpa? Kalau roti awak pada roti yang rosak biasanya dia mempunyai filamen ya, berbentuk seperti rambut bercabang. Kalau awak nampak pun bila awak tengok roti tu yang dah rosak tu, awak nampak dia macam ada bulu-bulu kan? Itu filamen ya. Yang ketiga ialah virus. Virus ni ialah parasit. Parasit yang mengakibatkan pelbagai jenis penyakit kepada manusia, haiwan dan tumbuhan ya. Hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron ya. Okey, makanan tercemar dengan virus boleh dikesan dalam masa 1 hingga 8 jam selepas makan dan berlarutan sehingga 48 jam. Okey, virus pada kerang dan siput yang dicemari air kumbahan dan sayuran yang tidak dibersihkan boleh menyebabkan hepatitis A ya. Okey, seterusnya kita nak tengok yang ni jenis-jenis bakteria. Yang pertama sekali, pencemaran oleh bakteria. So kita nak tengok bakteria ni ya. Okey, yang pertama awak nampak tak ni? Ya. Bakteria ni kita boleh kenal pasti melalui bentuk dia. So klasifikasi yang pertama ialah berdasarkan kepada bentuk bakteria tersebut. Macam mana kita nak kelaskan dia? Berdasarkan kepada bentuk. Ini klasifikasi yang pertama ya. Apa nama bakteria ni? Staphylococcus aureus ya. Kalau awak nak kenal pasti bentuk bakteria ni, kalau ada perkataan coccus di belakang nama bakteria tersebut, ia menunjukkan bentuk spera ya. Spera tu macam bentuk bumi lah, bulat tapi kita sebut dia, istilah dia ialah spera, berbentuk spera. Kalau ada perkataan coccus ni, kalau awak katalah awak pergi cari-cari nama bakteria, awak jumpa perkataan coccus, itu menunjukkan bakteria tersebut berbentuk spera ya. Okey, makanan yang dicemari oleh bakteria ni, kat mana awak senang nak jumpa Staphylococcus aureus ni? Kamu kena belajar sebut ni perkataan ni, Staphylococcus aureus ya. Nanti kamu sebut sendirilah ya. Okey.
Makanan yang dicemari biasanya daging, pulut kuning, sambal udang, nasi lemak, bihun goreng, pastry berkrim. Yang ni kalau makanan ni banyaklah ada kebarangkalian, tapi tak semestinya makanan ni hanya ada satu je bakteria, mungkin ada lebih. Okey, cara penyebaran toksin. Okey, masa 1 hingga 8 jam selepas makan. Maksudnya bakteria ni akan menyebarkan dia punya, dah masuk toksin dalam badan tu. Jadi 1 hingga 8 jam baru dia menunjukkan gejala ataupun simptom. So apa gejala dia? Bila badan kita dah terkena pencemaran oleh bakteria ni, maka kita akan rasa loya, muntah, sakit di bahagian perut, cirit-birit dan juga berpeluh. Okey, seterusnya yang kedua ni, awak nampak tak bentuk dia ni? Bentuk seperti rod, Okey. Kita panggil bakteria ni Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. Okey. Kalau yang ni senang je, Kalau bakteria ni biasanya terdapat di dalam makanan yang bertin. Jadi maksudnya makanan-makanan yang dalam tin ada kebarangkalian kalau dia tercemar oleh bakteria, penyebab dia ialah Clostridium botulinum. Okey, selain daripada makanan dalam tin, ikan salai, kentang, kuah yang masih terdapat dalam ketuhar, menunjukkan kalau dalam ketuhar tu maksudnya suhu dia tinggi lah kan. Okey, sebab kalau makanan dalam tin ni, untuk proses pengetinan makanan, suhu yang dibekalkan kepada makanan dalam tin ni lebih daripada 100 darjah Celsius. Sebab dia kena diberi tekanan, Okey, jadi menunjukkan bakteria ni ialah sejenis bakteria yang sangat bahaya. Sebab dah bagi suhu yang tinggi pun dia masih boleh hidup. Kecuali, maksudnya kalau proses pengetinan makanan tersebut kurang suhunya daripada 200 tu, maka bakteria ni boleh wujud dalam makanan tersebut. Kalau dia tak ada dalam tu, tak apa. Mungkin dia ada dalam makanan tersebut, kita bekalkan ataupun kita kenakan suhu yang tinggi, maka bakteria ni akan mati. Kalau suhu tu kurang daripada yang sepatutnya, dia boleh hidup lah. Maka makanan dalam tin tu mudah dicemari oleh bakteria ni, memang bahaya. Okey, cara penyebaran sama juga toksin. Okey, masa 2 jam hingga 8 hari bergantung kepada dos racun. Maksudnya kadang-kadang mungkin kita makan makanan yang dalam tin tu yang dah tercemar, mungkin 2 jam awak boleh dah dapat kesan, dapat gejala. Tapi ada kebarangkalian sehingga 8 hari juga boleh kena, Okey, simptom dia ataupun gejala: mata kabur, sukar menelan, bercakap dan bernafas. Sukar menelan, sukar bercakap dan bernafas, mungkin kita rasa sesak nafas, otot lemah, lumpuh sistem pernafasan. Ni kan efek juga kan, kalau lumpuh sistem pernafasan, apa kebarangkalian yang boleh jadi dengan kita? Maka berakhirlah hayat kita, Okey, seterusnya, bakteria seterusnya ialah Clostridium perfringens. Awak boleh tengok ni. Makanan yang dicemari ialah daging yang separuh masak. Jadi kalau kamu suka makan steak, kata saya nak half cook, kalau well done tu memang sepenuhnya masak lah, terutamanya ini untuk makanan barat. Okey, cara penyebaran masih lagi kategori toksin. Okey, masa pencemaran ataupun masa mendapat simptom selepas kita makan makanan tersebut ialah 6 hingga 24 jam. Jadi maksudnya cepat kan, dalam tempoh 24 jam. Apa yang boleh terjadi pada kita? Paling-paling ni cirit-birit, diarrhea. Okey, seterusnya, nampak tak ni yang ada ekor-ekor ni, macam sperma ni, untuk berlari-lari ni. Okey, ini nama dia Vibrio cholera, berbentuk koma ni, Vibrio berbentuk koma. Jadi nama dia Vibrio cholera. Okey, makanan yang dicemari ialah ikan mentah, ketam dan udang. Makanan yang dibasuh atau disediakan menggunakan air yang dicemari bakteria. Jadi maksudnya mungkin makanan tersebut tiada bakteria, tapi apabila kita gunakan air yang dicemari oleh bakteria ni, maka makanan kita pun boleh tercemar oleh bakteria. Okey, cara penyebaran toksin.
Okey, 1 hingga 3 hari selepas dijangkiti. Maksudnya kita makan makanan tersebut 1 hingga 3 hari baru boleh kita dijangkiti dalam tempoh tersebut ya. Okey, dia punya gejala lebih kurang sama juga, cirit-birit ya. Okey, muntah, sakit bahagian perut, kehilangan air dalam badan dan kita rasa dahaga. Sebab apa? Sebab kita mungkin dah muntah, kita mungkin dah diarrhea, maka banyaklah kehilangan air dalam badan ya. Bila biasanya kalau gejala cerit-berit ni memang kita akan sentiasa pergi toilet. Jadi air memang akan berkurang di dalam badan. Kamu perlu dapatkan air lah ya untuk ganti air yang hilang dalam badan. Kalau tak, kita mungkin terhydrate lah ya. Maksudnya air tidak cukup. Okey, seterusnya. Ni nampak tak ni? Dia ada apa ni? Macam bulu-bulu banyak-banyak ni ya. Bakteria ini ialah Salmonella ya. Salmonella ni banyak terdapat di mana? Haiwan bercengkerang. Maksudnya sebab Salmonella ni memang ada pada haiwan bercengkerang. Okey, makanan yang dipegang oleh pembawa bakteria. Siapa yang pegang? Contohnya pada cikgu pembawa ada Salmonella pada cikgu. Cikgu pegang makanan tersebut boleh menyebabkan pencemaran silang ya. Okey. Sentuhan pencemaran silang, cara penyebaran ni yang cikgu sebut tadi. Kalau cikgu ada bawa Salmonella, mungkin bila cikgu pegang makanan tersebut, hidang makanan, jadi telah menyebabkan pencemaran ya. Okey, tempoh dia seminggu hingga sebulan selepas dijangkiti. Panjang lagi kan masa dia. Okey, dia punya gejala sakit kepala, batuk, loya, muntah, sembelit. Sembelit. Yang lain tu kita duk diarrhea saja kan, tapi ini pun boleh rasa sembelit, sakit bahagian perut, seram sejuk, najis berdarah. Menunjukkan bahayalah juga kan pencemaran makanan ni. Okey, seterusnya nampak tak ni ya. Okey, yang ni nama dia Escherichia coli ya. Jangan sebut coli pula. Escherichia coli ataupun E. coli ya. Okey, makanan apa yang dicemari oleh bakteria ni? Dia suka pada keju lembu, kambing panggang, dan juga makanan yang dikendali oleh orang yang dijangkiti. Maksudnya jika orang tersebut ada bakteria ni, dia boleh pindahkan bakteria ini kepada makanan ya. Okey, cara penyebaran sentuhan pencemaran silang. Okey, masa 10 hingga 15 jam. Lama juga kan. Okey, gejalanya ialah sakit kepala, batuk, loya, muntah, sembelit, sakit bahagian perut, seram sejuk dan juga najis berdarah. Hampir sama seperti gejala Salmonella tadi ya. Okey, seterusnya. Yang ni sama juga. Kebanyakannya macam ada rambu-ramba kan ni. Okey, nama bakteria ni ialah Shigella ya. Shigella. Okey, Shigella ni makanan yang mudah dicemari ialah sayur-sayuran, strawberry dan juga air. Sayur-sayuran pun memang ada bakteria sebab tadi kita tengok habitat dia ada bakteria yang berada di tanah ya. Sebab itu kena cuci sayur-sayuran dengan bersih. Air pun kena pastikanlah air itu tidak tercemar. Okey, cara penyebaran toksin ya. Okey, masa 24 hingga 72 jam. Okey, gejala dia sakit bahagian perut, cirit-birit, najis berdarah atau berlendir dan juga demam. Okey, cikgu rasa itu saja berkenaan dengan mikroorganisma pencemaran oleh bakteria ni. Jadi kamu boleh baca juga seterusnya pada muka surat 61 buku teks ya. Okey. Untuk fungi dan juga virus, okey, awak boleh sambung pada muka surat 62. Yang fungi dengan virus seperti cikgu terangkan tadilah ya. Maksudnya kamu boleh nampak ya kulat pada roti tu dan juga yeast bergantunglah ya. Okey. Lagi satu ialah pencemaran daripada haiwan dan juga serangga perosak. Okey. Haiwan dan serangga perosak ni awak boleh buka muka surat 63. Tengoklah ya jenis vektor. Vektor maksudnya yang pembawa lah. Lalat, lipas, tikus. Kalau dalam dekat kedai dia ada iklan bagi tahu lilati. Lipas, lalat, tikus ya. Okey, cikgu rasa itu saja untuk topik yang ni.
Okey, nanti kamu boleh tengoklah